Boleh tak? Boleh tak? Sebab hubungan kita dengan manusia, kita tak boleh mencarut dia. Kita tak boleh maki dia. Kita tak boleh kata yang buruk-buruk dekat dia. Itu hubungan dengan manusia yang orang terlepas pandang. Yang kita kata apa? Hang kata kat aku 10, 100 aku boleh kata kat hang. Hang jaga. Hang jaga. Tak jumpa tak apa. Hang jumpa dengan aku, hang siap. Tak usah duk puasa lah makcik. Buat letih lah. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun puasa sama. Tahun ni? No. Tahun ni tak. Tahun ni, pujuk hati. Pujuk hati kita. Siapa kata kat kita? Kita balas dengan doa. Mampu? InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau kita sakit, Ustazah duk tengok selalu dekat live Ustazah kan. Bila ada kena COVID, tolonglah doakan saya Ustazah. Tolonglah doakan kawan-kawan. Anak saya sakit, dia kena COVID. Suami saya kena COVID. Ustazah bagi petua. Jangan minta dekat makhluk. Makhluk tu pun dia minta ke Allah. Kenapa tak direct dekat Allah? Sebab Nabi SAW kata apa? Kalau kita berdoa dengan orang yang ada masalah dengan kita, dia buat tahana kat kita lah. Orang Kedah kata tahana kan? Buat tahana, buat macam-macam, marah kat kita, dia masalah dengan kita. Kita kata orang yang bermasalah lah dengan kita, doa dekat dia, jangan hapak dekat dia, doa di belakang dia, kita doa dekat dia, doa tu akan diaminkan oleh malaikat, kita dapat dulu. Faham tak? Kita dapat dulu. Masalahnya kita perut hijau. Hang dah kata kat aku, takkan aku nak doa kat hang. Lo ni, kita anak tak sihat, suami tak sihat, kena COVID, sakit, cacar marpa dah ni. Dah runsing dia, aku tak tahu siapa lagi aku nak cari ni suruh doa kat aku ni. Lalas terjah kat live Ustazah. Tak tahu nak buat macam mana dah. Bangkit tengah malam. Oh, aku ingat. Dia ni pernah maki aku satu hari tu ni. Dan aku memang geram kat dia. Tunggu hang malam ni aku doa kat hang. Bangkit tengah malam. Ya Allah. Jangan doa kita sihat. Doa kat dia sihat. Bagi dia sihat, ya Allah. Si Fulan bin Sebulan ni memang selalu buat masalah dekat aku. Kata tak berhenti. Syukur tu. Sebab tu point dia untuk Allah bagi hadiah kat kita. Supaya didik hati kita. Bagi dia sihat. Keluarga dia sihat. Tak guna bunyi dah. Tak tahu nak guna dah. Bagi dia sihat. Keluarga dia sihat. Bagi dia bahagia. Dia tak terkena COVID. Amin. Siapa dapat dulu? Kita dapat dulu. Tak payah minta doa dekat orang. Kita sendiri doa. Tapi doa dekat orang yang ada masalah dengan kita. Apa susahnya? Tahu tak semalam, saya tak tahu nak mengajar apa ni hari ni. Saya jadi kelang kabut dah. Pasal saya habis kelas dah pukul 10 lebih. 10.40 kat pukul 11 saya habis kelas. Allah esok nak ceramah, ya Allah. Pening kepalanya nak mengajar apa, tajuk pandai sangat pergi bagi. Lepas tu, saya kata tak apalah nak tidur. Saya tak mau berat kepala, saya nak tidur. Saya bangkit awal pagi tadi sebelum subuh. Ya Allah, saya tahu si Fulan ni memang mengatakan kat saya. Saya nak cari point lah ni. Saya tahu dia mengatakan kat saya, dia duk intip Ustazah punya kelemahan. Dia memang intip. Kalau Ustazah bawa bengkel solat, kata pi ke? Tak usah pi lah. Kalau saya tak pi. Tengok perangai ni, hak baru punya bengkel solat ni. Dia memang perangai dia macam tu. Dia memang perangai dia macam tu. Jadi, aku lempak pula lagi benda ni. Lepas tu Ustazah bangkit, saya kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku. Sebut nama dia. Bagi dia lapang. Bagi dia mudah urusan. Bagi dia murah rezeki, ya Allah. Saya sebut nama. Bagi dia mudah semua urusan dia. Sihat keluarga dia, ya Allah. Amin. Saya lapang terus. Saya ringan semua berat kepala saya. Betul tak Nabi kata? Betul. Kalau betul, kenapa tak cari musuh untuk kita berdoa? Kenapa nak kena merintih doa dekat orang lain? Ini satu tips yang kita kena. Ada musuh tak ni? Sekali doa abang tak ada. Makcik tak ada. Makcik baik dengan semua orang. Makcik tak ada. Makcik tak berkeling orang.
Bukan suruh berkelai. Kita duduk saja ni orang dengki. Betul tak? Duduk saja ni orang dengki. Biar pergi kalau orang abang kata, ada kakak tu duduk kata dekat ni. Ya ke? Alhamdulillah. Esok hantar dia. Hantar dia. Sebab apa? Kalau tak ada hang, doa aku tak mustajab. Bodohnya kita ni ikut syaitan. Syaitan ni, dia akan suruh kita, dia akan tekan kita, suruh marah dekat dia. Sebab apa? Seronoklah. Bila kita marah, berlaku lagi permusuhan. Berlaku lagi dosa. Berlaku lagi tambah lagi. Jadi doa dah lah tak mustajab. Bergaduh pula. Allahu Akbar. Nah, boleh faham tak? Boleh faham nah? So kita ni ada Allah. Pernah tak kita panggil Allah dengan manja? Pernah kah? Alhamdulillah. Selalu kita doa dekat Allah, ya Allah, ya Tuhanku, menangis macam tu je. Kita panggil orang yang merayu lebih sangat. Kak, tolonglah saya, Kak. Doalah kat saya, Kak. Tolonglah saya, Kak. Kenapa kita tak bangkit malam, kita merayu dekat Allah? Allah. Allah, oh Allah. Allah. Oh Allah. Allah. Cuba kita buat macam tu. Sebab Allah nak dengar suara kita. Kenapa kita tak bangkit malam, kita panggil Allah. Macam kita panggil mak kita tu. Masa kita sakit, mak, sakit mak. Mak, sakit mak, tak tahan, mak, tak tahan. Kenapa kita tak bangkit malam, kita panggil Allah macam tu. Allah, tolonglah ya Allah. Kami semua sakit. Kami tak tahan dah ni, ya Allah. Allah tolonglah, Allah tolonglah. Allah, tolong ya Allah. Tolong ya Allah. Tolong ya Allah. Allah tolong, kami tak tahan, Allah. Ya Allah, tolong tengok aku ya Allah. Dosaku banyak ya Allah. Sebab itulah aku selalu ditimpa dengan musibah. Allah tolong ya Allah. Kadang-kadang kita rasa malu dekat diri kita sendiri. Kita mengharapkan makhluk daripada mengharapkan Allah. Ya? Kita kena panggil sampai kita merintih kepada Allah. Itu yang kurangnya kita bila dengan Allah. Bukan mata kita buta, tapi hati kita buta. Allah begitu dekat dengan kita, kita masih buta lagi hati kita. Mencari yang lain daripada Allah. Yang orang tu pun mengharap kepada Allah. Sebab itulah Ustazah pesan. Pertamanya hubungan kita dengan Allah. Keduanya hubungan kita dengan manusia. Jangan sampai keluar perkataan buruk dekat orang. Jangan sampai maki orang walaupun kita memang layak nak maki dia. Sebab dia pijak kita, dia hina kita, dia fitnah kita, dia buka aib kita. Memang kita layak marah dia. Tapi kita tak mau. Kita tak pilih yang tu. Sebab kita nak hubungan kita dengan manusia, tak ada satu orang pun yang kita musuh. Kadang-kadang dengan jiran kita, kita cakap deras kenen dia. Kita cakap deras bagi dia dengar. Kita kenen dia. Kita kenen menantu kita. Kenen, faham kenen? Kenen. Perli. Orang Penang kata kenen. Kalau orang Kedah panggil apa? Kenen juga. Kita bukan kenen macam tu ke? Tak, kenen juga no. Kenen tu bagi jumpa jodoh. Dia kenen-kenen aku dengan dia. Dia kenen-kenen aku dengan orang tu. Okey. Jadi maknanya kita tak boleh, kita tak mau perli-perli orang. Kita tak mau bagi orang sakit hati dengan lidah kita. Kita tak mau guna lisan kita untuk menyakiti hati orang. Tapi kita doa. Jadi 4 ciri. 4 ciri orang bertakwa. 4 sifat orang bertakwa. Alhamdulillah ramai dah yang menonton. Ustazah pun dah naik 364 dah ni. Alhamdulillah. Ini live. Kalau mereka share, view dia boleh naik 1000 lagi. Sebab yang ni yang live dengan Ustazah. Tapi yang mereka share, ada orang tengok pula kat mereka. Sekejap bila Ustazah tutup video ni, baru Ustazah tahu berapa ribu yang tengok. Sebab kita benda-benda macam ni, kita kena sampaikan kepada orang. Sebab kita duk sibuk Ramadan, tapi tak berubah perangai. Ustazah perhati, lagi banyak mengaji, lagi jahat mulut dia. Ni kata kat orang apa, kata kat diri sendiri jugalah kan. Lagi banyak mengaji, mulut dia lagi jahat. Dia dengan Allah tak ada masalah. Kita pun nak berani pula. Okey, dia dengan Allah tak ada masalah. Dia memang kaki semayang. Dia memang kaki puasa.
Dia memang kaki baca Quran. Tak payah abang lah berapa kali dia khatam sebulan. Ada satu perempuan ni, Nabi Muhammad SAW, bila ada orang beritahu kepada Rasulullah, dia memang kaki semayang malam, dia memang kaki puasa sunat, dia memang kaki mengaji Quran. Dia habaq kat Nabi, dia kata dia ni memang ahli syurga. Nabi kata apa? Perempuan ni tak ada benda baik dekat dia. Hei, orang terkejut ni. Main mengaji tiap-tiap minggu ni. Beg dia macam-macam jenis. Hak pergi Kelantan buat balik rasa masa rombongan Cik Kiah dia beli. Pergi Padang Besar dia beli. Hak anak dia balik Kuala Lumpur pun dia bagi kat dia pakai. Hak orang bagi beg Kenuri pun dia pakai agak. Main mengaji, buah Quran. Dia mengaji tak kira. Rajin. Tapi Nabi kata, perempuan ni tak ada benda baik kat dia. Dia ahli neraka. Mulut lidah dia suka bagi sakit hati jiran-jiran dia. Kadang-kadang jiran tanya, Kak apa? Elok ada bunga cik baru beli hari tu ni. Singgah Johor dekat apa yang hitam. Elok pun. Kalau hang tok ke tepi pintu hang sebiji macam tepi aran tandas aku tengok. Oh, suka hati hang lah. Dia jadi mulut dia macam tu tau. Lepas tu dia pipi rumah kawan tu, dia tengok kali, dia balik main kata, ya Allah ya Tuhan, punya penuh pokok bunga dalam ruang tamu dia serupa aku tengok galeri dah. Orang nak bagi elok rumah ni, orang berbunga sikit-sikit ni, hujung ni dia bubuh macam semak aku tengok. Dia pergi mengata Kak Munah pergi cerita kat kawan tu. Mulut lidah mengata orang. Nabi kata jenis ni tak masuk syurga. Dia ahli neraka. Nak tak jadi macam tu? Tak mau. Tak usah duk komen lah. Menantu orang putih ke hitam ke. Tua ke muda tak usah duk komen. Dulu ni jenis masuk tengok pelamin tu. Pelamin kecil, pelamin besar. Rumah kita elok lagi tu. Rumah dia juga elok. Hak orang semua semedang tak elok. Hak dia je elok. Jadi macam ni ya. Kita, kalau kita ada masalah dengan orang, confirm bukan orang ahli syurga. Confirm neraka. Kalau nak bertakwa, dia tak ada ciri takwa. Sebab dia ada masalah dengan orang. InsyaAllah, hari ni, lepas ni, jangan buruk sangka dekat orang. Jangan kata apa ke orang. Jangan komen apa ke orang. Orang tu suka warna merah, ambil kat dia lah. Dia boleh kata pula sama nek hijau dengan kita punya tirai. Baju raya apa tau? Ya Allah, ambil kat dia. Dia pun suka warna hijau. Yang kita kalau nak kena komen orang pasal mulut tu kalau jenis tak komen, dia tak boleh duduk diam. Lepas ni tak mau dah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Hubungan kita dengan siapa? Mak ayah. Mak ayah. Alangkah cantiknya anak yang sentiasa tanya habaq mak ayah. Ya, yang sentiasa berhubungan dengan mak ayah. Kadang-kadang ni kita sebagai mak kadang kecil hati juga anak tu sejak menikah tu kurang sikit tanya habaq kita. Kan? Jadi kurang tanya habaq. Jadi anak-anak ni kita pesan selalulah tanya habaq mak ayah. Bawa hadiah. Susah dah zaman lah ni. Kadang-kadang mak tu membodohkan anak, anak membodohkan mak. Bodohlah mak ni. Bahasa bodoh tu dah jadi biasa sekarang ni. Betul tak? Saya pernah tengok dalam TikTok. Sial lah ibu ni. Dia kata sial, mak dia gelak. Mak dia gelak. Mak dia kata, babi. Saya minta maaf terkeluar lah pula. Sebab nak berlakon. Ada semua. Dialog orang tu, dialog dia kata dekat anak dia. Sebab dia terkejut. Anak dia bagi dia terkejut. Jadi dia terkelak terus perkataan tu kepada anak dia. Anak dia gelak. Buat video. Sekarang ni, dunia sekarang, dia ajak kita supaya cakap yang tak elok di media sosial. Bila kita cakap macam tu, satu lawak yang diterima pakai. Kawan-kawan, bila melawak dengan kawan, dia kena keluar perkataan BABI tu baru lawak. SIAL tu baru lawak. BODOH tu baru lawak. Bila kata hak tu pakat lawan gelak. Kalau tak kata yang tu tak boleh gelak. Lepas tu dia ajak apa? Komen negatif dekat orang punya status.
Orang tu punya urusan, inilah manusia kepala ulang. Inilah manusia yang bertopengkan syaitan. Rupanya zaman sekarang dia ajak kita untuk kata yang tak elok pada orang lain, memang hilanglah takwa tu. Hilang dah. Jadi kita kena jaga yang tu, insya-Allah nah. Okey, satu lagi ustazah pesan juga untuk diri ustazah juga. Kita semua akan mati, betul tak? Kita semua akan mati. Tapi kita tahu tak bila kita nak mati? Kita tak tahu. Jadi kalau kita tak tahu, kita kena bersedia setiap saat. Jangan kita buat maksiat walaupun dalam masa 2 minit. Kita takut dalam masa 2 minit itulah Allah ambil nyawa kita. Bila Allah ambil nyawa kita, kita orang mengaji. Kita orang semayang. Kita orang baca Quran. Tapi dalam masa 2 minit tu kita mengumpat orang. Tak pernah mengumpat. Hari tu kita mengumpat. Tengah mengumpat, Allah ambil nyawa kita. Maka dekat akhirat esok, manusia dekat akhirat dia ulang-ulang sebut, dia ni mati dulu mengumpat. Malu tak? Malu. Dia tok imam. Dia sembahyang. Dia mengaji. Tapi dia buat satu dosa. Tengok telefon. Video lucah. Ataupun tengok aurat orang. Tengah tengok tu mati. Dekat akhirat esok, Allah akan ulang-ulang. Orang akan sebut, dia ni mati dulu tengok video lucah. Dia ni mati dulu atas dunia tengok video lucah. Ada satu budak perempuan ni di Qatar. Dia nak kahwin. Dia nak kahwin. Bila dia dah make up siap semua dia. Masuk azan. Dia nak semayang. Nak buka lah make up. Make up dah tebal dah ni. Dia nak buka make up. Mak dia tak bagi. Mak dia kata jangan buka. Satgi orang mai. Sebab nak sampai dah ni. Pengantin nak sampai. Dia kata tak mau mak. Saya dah masuk dah waktu saya nak semayang. Saya kena buka make up ni. Mak dia punya berkerah tak bagi dia buka. Mak dia marah sebab dia buka juga make up dia. Dia ambil wuduk. Mak dia tutup pintu. Mak dia kata ni anak yang tak taat pada aku. Dia ambil wuduk dengan begitu khusyuk. Dengan begitu sempurna. Dia sembahyang dengan begitu khusyuk. Dia sujud lama. Dia mati dalam sujud. Masya Allah. Allah kata apa? Manusia nak dia jadi pengantin di dunia. Allah nak dia jadi bidadari syurga. Manusia nak dia make up di dunia. Allah nak dia wuduk atas dunia. So kita kena jaga tau. Kita kena jaga. Jangan sekali-sekali try buat dosa. Takut masa buat dosa tu kita mati. Sangat takut. Okey, 4 ciri orang bertakwa. 4 ciri orang bertakwa. Kita habis pukul berapa ni? 11 ya. Yang pertamanya takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah bukan kata Allah kita nampak tak? Kita tak nampak kan? Walaupun duduk depan orang ke, di belakang orang ke, kita tetap takut pada Allah. Tak buat maksiat. Kita tak buat maksiat. Kita akan takut. Bila kita duduk bersendirian pun kita takut. Walaupun kita sembahyang, tangan dalam telekung pun kita takut pada Allah. Kita tetap meletakkan tangan yang betul, tempat yang betul, jari yang betul, kaki yang betul. Sebab apa? Kita takut Allah duduk pandang kita. Sebab dalam Islam ni dia ada ihsan. Ihsan ni macam mana? Ihsan ni anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kita ibadat seolah-olah kita dapat melihat Allah. Itu ihsan. Kalau kita tak dapat melihat Allah, sesungguhnya Allah itu melihat kita. Pasti melihat kita. Jadi, walaupun seorang, walaupun duduk beramai, kita buat ibadat seolah-olah Allah melihat kita. Betul ke kita ada rasa ihsan ni? Nak tanya. Cuba kita cek. Kita nak mai hari ni. Kita mandi dulu tak? Ada mengaku tak mandi. Mandi tak? Mandi. Gosok gigi tak? Gosok gigi. Cari baju yang terbaik. Serika siap-siap. Betul tak? Ambil tudung. Iron siap-siap. Pakai. Cantik-cantik. Wangi. Buh perfume. Kalau kita sembahyang. Kalau betul anta'budallaha ka'annaka tarahu.
Kalau kita betul-betul kita ibadat sebagaimana Allah, seolah-olah Allah, kita melihat Allah, kita perfumekan pakaian sembahyang kita. Pakai perfume dah nak sembahyang di rumah. Tak kan? Lepas ni pakai. Ada orang dia perfume tak boleh pakai perfume haram. Di rumah boleh pakai. Pakai wangi. Sebab kita seolah-olah Allah, kita melihat Allah. Kalau kita tak melihat Allah, Allah melihat kita. Pasti Allah melihat kita. Telekung kita sebulan baru tukar. Kedot piang. Tapi masa nak mai jumpa orang, serika tak? Serika. Pasal kita nampak orang. Allah ni seolah-olah kita nampak Allah. Iman kita tu tak kuat lagi. Jadi, masa nak sembahyang, tolong sediakan sejadah yang cantik. Telekung yang habis baik. Basuhlah 2 hari sekali ke sehari sekali. Tak kisah, yang pentingnya baju pun kita pakai sehari sekali. Takkan dengan Allah kita nak pakai sampai seminggu baru nak basuh. Maknanya kita pakai telekung yang cantik, yang wangi, perfume bagi cantik, pakai bedak bagi elok ni nak semayang jumpa dengan Allah ni. Sebab nak ada ihsan. Nak rasa ihsan. Kalau puasa pun sama. Kalau sembahyang pun sama. Paling cantik. Kalau dengan orang cantik, dengan Allah paling cantik. Nak beli telekung yang bling-bling ke, yang rapun-rapun ke, yang apa ke, beli. Tapi bukan pakai di masjid. Pakai di rumah. Sebab aku nak Allah tengok aku cantik. Sebab aku dapat seolah-olah aku melihat Allah dan Allah melihat aku. Maka kita pesan kat suami kita. Abang, semayang hari ni, abang buh perfume. Dia punya songkok dia, kita tolong basuh. Baju dia kita tolong gosok. Jadi isteri misali, suami pakai pakaian sembahyang yang kemas, yang dah di-iron, yang dah diletak tepi khas untuk sembahyang. Sebab kita nak jadi isteri yang solehah. Nak suami kita jumpa Allah dalam keadaan elok. Sebab nak ihsan. Allah, boleh tak lepas ni? Boleh nak? So, bulan Ramadan ni, tolong sediakan telekung yang cantik-cantik nak sembahyang tarawih. Nak sembahyang maghrib. Kata Dr. Zulkifli, Datuk Dr. Zulkifli, dia kata, bulan Ramadan, 20 minit jangan masak dah. Biasanya kita 20 minit tu lah, nak menomeh lah, nak apa segala kan. Jangan masak dah 20 minit tu. Berhenti masak. Duduk ramai-ramai, baca satu hadis satu hari. Satu ayat tafsir ke tak kisah. Tapi lepas ni kita pergi beli buku hadis, kita baca satu hadis satu hari. Tak pernah buat, tak apa. Kita buat tahun ni. Sebab kita nak meraihkan Ramadan. Nak menanti kemuliaan Ramadan. Nak dapat kemuliaan Ramadan. So, 20 minit lagi, 15 minit ke, nak buka puasa, stop. Pukul 7, stop dah. Tak payah masak dah. Duduk ramai-ramai. Dengan suami saja pun tak apa. Dengan anak seorang pun tak apa. Kita baca hadis. Lepas tu, habis dah baca hadis, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masuk jam maghrib, kita pun baca doa dan baca apa-apa doa mustajab ketika berbuka puasa. Ambil 20 minit untuk buka puasa. Dr. Zulkifli kata tak apa. 20 minit makan dengan tenang. Makan elok-elok semua dengan tenang. Habis makan, jangan tinggal semayang berjemaah maghrib. Ajak suami semayang sama. Dapat buat 30 hari yang ni pun alhamdulillah. InsyaAllah. Mungkin sebelum ni kita sibuk dekat dapur, duk goreng tu goreng ni. Lepas tu kita bangkit imsak tapi tak bersahur. Kita dah masuk waktu duk bergoreng lagi, tak buka puasa, tak bersegera buka puasa. Tinggal pula waktu-waktu mustajab berbuka puasa. Jadi kita rugi. Okey, pertamanya takut kepada Allah ya. Okey, takut kepada Allah tadi dengan cara apa? Caranya kena rasa ihsan. Kena rasa ihsan. Ramai dah orang tengok dah 400 lebih dah. Alhamdulillah. Syukur ya kuliah duha hari ini. Masing-masing dapat pahala lah yang menganjurkan kuliah di dataran ilmu al-taqwa ni.
pun beroleh pahala. Siapa saja yang berusaha, insya-Allah ya. Yang share pun dapat pahala, yang menganjurkan pun dapat pahala. Okey, yang kedua, mengamalkan apa yang diutuskan oleh Rasulullah kepada umat manusia. Mengutus 471, masya-Allah. Depa duk kira, depa beritahu 471 dah ustazah. Mengamalkan apa yang diutuskan oleh Rasulullah kepada umat manusia. Apa yang Nabi utuskan? Apa saja yang Nabi utuskan? Melalui hadis. Tu kena baca hadis. Tak baca hadis mana kita tahu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baca hadis, tengok Nabi suruh buat apa? Berkata baik. Nabi kata apa? Tinggalkan benda-benda yang tidak bermanfaat. Nabi kata apa? Niat itu lebih baik daripada amalan. Apa yang Nabi sebut, kita amalkan. Jadi kita kena baca hadis. Pergilah beli hadis 40 ke, ada sebenarnya hadis 50 pun ada. Hadis 40 ke, hadis apa? Baca sehari. Tak usah boleh banyak kalau tak reti. Baca hak dalam tu saja tulis. InsyaAllah. Kita pun sama juga. Mak main mengaji, anak-anak tak main mengaji. Jadi mereka tak faham. Betul tak? Sudahnya mak je yang dapat, bapak je yang dapat, anak menantu tak dapat. Kita kena usahalah, insya-Allah. Kita duk post kat depa, share dalam WhatsApp, bukan depa tengok pun. Mak tu berialah duk post. Lepas tu buat senarai tu, siapa dah baca, siapa dah tengok, right. 2-3 hari depa right, lepas tu depa tak right dah. Hai, budak-budak ni tak tengok ke yang kita duk post ni? Jadi macam mana nak buat? Buatlah macam mana kaedah Zoom. Kalau ni macam-macam kaedah. Anak duk KL seorang, Kelantan seorang, Johor seorang. Jadi nak buat macam mana? Zoom. 20 minit lagi habang kat mereka nak buka puasa, siapa pun jangan masak dah nak. Kalau hampa tak mau nak susah masak, hampa pergi beli. Hampa pergi cari siapa yang hampa nampak macam beriman, bertakwa tu, hampa pergi belilah lauk dia. Boleh tolong ekonomi orang tu sama. Tapi hampa bagi masa 20 minit untuk ibu dengan ayah nak baca hadis kat hampa. InsyaAllah. Boleh tak? Boleh no? Cucu ke apa ke yang ada. Pergi balik lepas ni pergi cari kitab. InsyaAllah ya. Okey. Nombor 3, redha. Kalau ada ciri-ciri ni memang betul lah dia bertakwa ya. Okey, redha. Apa maksud redha? Allah bagi kat kita apa pun kita redha. Apa maksud redha? Artinya setuju. Allah bagi kita sakit pun kita redha. Tak jadi macam gelabah. Allah nak buat macam mana ni? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa tak apa doanya kau gina? Allah ma'jurni fi musibati wa qluf li khairan minha. Ummu Salamah baca doa ni, Nabi kahwin dengan dia sebab suami dia meninggal. Masa suami dia meninggal, dia kata siapalah nak ganti suami dia. Suami dia paling baik manusia ketika itu di Mekah. Di Madinah ke di Mekah? Di Madinah. Ketika itu dia kata tak ada siapa boleh ganti Umar. Dia paling baik. Tengok Nabi yang minang dia. Sebab dia baca Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Allah gantikan yang lebih baik daripada apa yang aku dapat ni, daripada musibah ni. So kita kalau kena pisau ke kenapa, baca doa tu. Allah gantikan lebih baik. Percaya tak? Apa yang Allah bagi dekat kita ni nampak macam susah, macam sakit, macam sedih, macam payah, macam sempit kan? Percaya tak? Lepas ni kita bahagia. Mesti bahagia, betul tak? Setiap ujian Allah bagi ada sinarnya di hujung. Tapi kita ni gopoh nak tengok lala ni. Sabar sikit. Allah dia bagi dalam bentuk susah sebab dia nak ajak kita, nak bagi motivasi kat kita. Yang ke depan tu Masya Allah. Saya memang rasa apa yang Allah bagi kat saya ujian, memang ada sinar, memang ada kebahagiaan, memang ada kebaikan selepasnya. Jangan pernah mengeluh. Redha. Meniaga hari tu dapat sikit saja, tak untung banyak. Redha. Walaupun untung dia RM10 saja, redha. Kalau berkat RM10 pun baik. Kalau tak berkat dapat RM1,000 pun tak baik. Kita nak berkat bukan nak nilai. Bukan kita nak nilai. Buat apa kita tengok orang kaya, kayanya, cantiknya rumah dia, ya Allah seronoknya jadi orang kaya. Dia bukan senang pun. Dia tak pernah cukup. Kalau redha RM10 pun cukup. Tak payah jadi orang kaya. Orang susah pun tak apa. Allah bagi jadi kita setara ni pun dah syukur. Sebab kita cukup.
payah dok kena, dok cuba tengok orang kaya. Dekat IG, dekat Instagram, dekat TikTok, dia pun dah tunjuk kekayaan dia. Dia tunjuk dia pakai kereta apa, dia tunjuk dia pergi shopping baju berapa belas ribu, dia tunjuk dia beli rumah berapa biji, pasal dia tak pernah cukup. Dia kena tunjuk ke orang. Kita tak payah dengki dekat dia. Kita tengok dia bahagia, kita doa. Kita tengok dia kaya, ya Allah bagi kat dia kebahagiaan, ya Allah. Ya Allah bagi kat dia ketenangan, ya Allah. Nak jadi orang takwa kan? Jangan kata, ya Allah lingkupkan perniagaan dia. Sakit hati sangat aku tengok 2-3 hari ni tengok dah tu. Ada lah orang dengki kat dia, buat sihir ke apa ke. Tengok panggil, tengok. Lagu mana ni? Jadi tak boleh. Dia kena redha. Okey, apa yang Allah bagi dekat kita? Redha. Jangan banyak-banyak bunyi. Redha saja. Apa saja yang datang daripada Allah, dia tak tengok sikit atau banyak. Perangai orang redha ni macam tu. Kalau mai pada Allah, dia tak tengok sikit banyak. Alhamdulillah. Lah ni ada kan yang jenis nak pergi Mekah, tengok cancel flight. Kena COVID, tak boleh nak pergi. Sampai ada yang berguling-guling. Sebab dia dah bagi tahu habis dah ke orang kata dia nak pergi. Agensi cancel flight. Tak boleh pergi. Menangis-nangis dekat airport. Belum sampai dekat Mekah lagi dah kalah dah. Kita kena kata apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah bagi yang terbaik. Nak buat macam mana? Tak boleh pergi tu ada sebab. Syukur ya Allah. Aku syukur ya Allah. Aku redha. Aku nak jadi orang bertakwa. Aku kena redha. Aku redha ya Allah. Tak kisah. Pi tak pi sama aja. Niat aku dah sampai dah. Niat tahu tak? Niat tu lebih bernilai daripada perbuatan. Niat nak pi tu dah sampai dah. Cuma Allah tak sampaikan dia aja. Allahu Akbar. Nombor 4. Bersiap sedia untuk kembali kepada Allah. Bersiap sedia untuk kembali kepada Allah. Itu adalah ciri yang keempat orang yang bertakwa. Dia nak kembali kepada Allah tu dia dah siap dah. Dia kena betulkan akidah dia. Dia kena tambahkan ilmu amal ibadah dia. Dia kena pergi mengaji, menuntut ilmu. Dia siap. Dia tak mengumpat orang. Sebab kalau dia mengumpat orang, dia jatuh neraka. Jadi dia tak mau. Dia tak mau sangkut dengan orang. Aku kena siap. Aku akhirat. Hang buat pergi macam mana pun. Macam mana pun aku doa. Aku tetap doa. Hang buat pergi apa pun kat aku. Aku tetap doa dekat hang. Ada satu kisah ni, kalau siapa pernah tengok dulu, ESQ, Dr. Ari Ginaja Agustian, pernah dengar tak? ESQ yang program menangis-nangis kalau doa tu kan, TV3 ke dulu ni, ke Al-Hijrah dulu kan. Pak Ari ni, dia ada satu bangunan 165 di Indonesia, di Jakarta, Indonesia. Bangunan 165, tinggi sangat. Dia buat masjid di atas puncak tu. Saya pernah sampai. Saya ikut ESQ, saya pernah sampai di masjid tu. Masjid tertinggi lah kiranya. Dia tu dulu pensyarah je. Pensyarah biasa saja. Tapi dia memang lawa lah, handsome, ada segala-galanya. Isteri dia pula tu orang TV, pengacara TV, segak lah. Ada anak 3 orang, harta semua dia ada. Tiba-tiba Allah tarik. Atuk kita setiap benda yang berlaku ada hikmah. Allah tarik kekayaan tu, dia jatuh sebab isteri dia minta cerai, ambil 3 orang anak dia, buat lari. Orang yang sedang bahagia tadi, yang harta banyak tadi, terus jatuh. Orang menangis 7 bulan, dia menangis 10 tahun. Sebab mengenangkan anak-anak dia dah tak ada, isteri yang cantik dah tak ada, dia dah jatuh. Kemudian dia bangkit semula. Seorang pensyarah saja boleh buat bangunan yang tinggi dan ada masjid di atas tu. Tinggi, memang tinggi, saya tak tahu berapa tingkat, saya tak ingat, tapi kami dah naik dah solat di atas tu. Apa kunci dia? Dia redha dengan kejatuhan selepas itu. Dan dia bangkit semula untuk menjadikan diri dia sebagai hamba Allah. Dan dia ciptalah satu konsep ESQ, banyak orang kata syirik lah apa semualah. Sedangkan ESQ ni ada dia punya panel syariah dia.
So saya pernah ikuti, tak ada masalah dengan ASQ, semua okey, tak ada masalah. Jadi makna kata redha tu sebenarnya dia boleh memberikan kesan positif kepada seseorang. Faham tak? Jadi daripada sudut emosi, dia buat satu program sudut emosi. Kita ni masalah fizikal ni kita tak kisah sangat, dan banyak manusia suka prihatin dengan fizikal. Kaya, segak, cantik, kuat, sihat, dan kita berusaha mati-matian untuk dapatkan itu. Betul tak? Orang berniaga sampai tak tidur nak kaya. Betul? Orang usaha nak cantik, nak flawless, beli produk. Siapa yang paling kaya lah ni di atas bisnes? Semua bisnes siapa paling kaya yang duk naik lah ni? Alat soleh. Dia habang kata, yang ni boleh buat base makeup, sunscreen, boleh flawless, muka kita. So hilang ceragat, padahal pakai 10 tahun tak hilang ceragat tu. Yang kaya dia, muka dah gebu dah. Dia jual pula alat tu. Dia kaya. Sebab semua nak jaga luaran. Usaha bermati-matian nak jaga luaran. Tapi kita tak jaga rohani. Kita pernah rasa tak? Kalau aku pernah rasa tenang tak kalau kita bagi orang bahagia? Kita kalau bagi orang bahagia, kita tak tenang. Tengok orang bahagia, kita sakit hati. Luaran memanglah kita dapat, tapi hati kita tak dapat. Sepatutnya lagi kita doakan orang, kita rasa seronok. Dia tak tahu tak apa. Kita nampak, dia tu berniaga semakin maju lah. Kita kata hati, Allah, adakah ini sebab aku doa kat dia? Aku rasa bahagia, ya Allah, walaupun dia tak tahu aku doa kat dia. Okey, kalau kita dapat yang tu, kita dah kaya jiwa sebenarnya. Tapi kita miskin jiwa. Kita kaya luang, tapi miskin jiwa. Nampak macam orang kaya, tapi bukan boleh tengok orang kaya pada dia. Betul tak? Kalau kita segak, kita bukan boleh tengok orang lain segak pada dia. Kalau kita kata, segak lah kakak tu. Aku tengok macam aku segak pada dia. Silap-silap dia pergi tanya anak dia. Kak, cuba kak tengok mak. Mak dengan dia siapa gemuk? Anak pun nak kata mak gemuk lagi takut kena marah. Dia gemuk lagi mak weh. Tapi dalam hati dia kata memang mak tu gemuk lagi pada kak tu. Dia siap tanya, abang tengok saya dengan dia muka siapa banyak ceragat? Nampak muka dia ceragat banyak tu. Muka saya tak pun banyak sangat ceragat kan? Laki dia tengok-tengok. Sungguh. Banyak muka dia. Tak elok kalau muka dia. Muka hang elok lagi. Dia jadi tak senang hati kalau nak tengok dia orang lain segak pada dia. Dia miskin jiwa. So Dr. Ari tadi dia ajak kita supaya kaya jiwa. Kaya jiwa. Okay, so nombor 4 ni, dia siap sedia untuk bertemu dengan Allah. Jadi banyaklah persiapan dia. Ada tak soalan apa-apa nak tanya? Ada tak soalan apa-apa nak tanya? Kalau tak ada apa-apa soalan nak tanya, kita ada lagi 4 minit. Ada dah? Okey, Ustazah bagi sikit-sikit lah kalau tak ada apa nak tanya. Jadi Alhamdulillah, apa yang dapat hari ini? Tak tahu Ustazah dapat apa. Tak duk gelak. Sudahnya tak tahu apa. Okey, dapat apa hari ini? Yang tadi iman tadi. Iman kena dalam hati percaya dan mengucap. Bukan saja mengucap, kena patuh, kena tunduk dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian 4 ciri orang takwa tadi kena buat tu. Apa ciri yang pertama? Takut ke Allah. Lepas ni asal kena takut. Terang pun takut, dalam bilik seorang pun takut, duduk dalam selimut pun takut, duduk dalam bilik ayak pun takut, tang mana-mana pun takut. Kerana ada ihsan. Jadi Allah ni dia boleh tengok kita, tak kira di mana sahaja. Nombor 2 ciri takwa. Apa dia? Ikut apa saja yang Rasulullah tunjuk kepada kita. Baca hadis, ya, baca hadis. Lepas ni insya-Allah 1 hari 1 hadis. 1 hari 1 hadis. 30 hari habis 30 hadis.
Tak apa, satu hari 2 hadis pun tak apa, nak pergi habis buku kitab 40 tu. 50 hadis ke 40 hadis ke beli. Sebab mungkin kita jangan baca. Yang paling kita takut tu banyak hadis-hadis tu yang kata ada satu orang tu dia cari kayu di hutan. Kayu tu kayu congkak, kayu api je. Bukan kayu apa, tapi orang punya dah bayang kat dia dah. Dia tidur atas kayu tu. Sebab dia letih. Dia hangkut ni kayu ni, banyak ni. Dia terlena. Kemudian rasa macam ada apa kat gigi dia, dia korek sikit nak congkak gigi. Ingat kan hadis tu? Dia korek sikit saja nak congkak gigi dia. Kemudian apa? Allah menilai dia sebagai dia hak orang. Kita kadang-kadang meniaga kan? Macam-macam kita tipu pelanggan. Allahu Akbar. Ya, lepas tu ada hadis-hadis yang berbaiklah, bercakap baik dengan manusia. Macam banyak. Tapi kita jangan baca. Dan ni kita sendiri yang jadi pembaca kepada hadis, ya, insya-Allah. So saya ingat takat tu sajalah. Kalau bab fiqh ni tak payahlah abang, perkara-perkara membatalkan puasa, syarat sah semua dah ikut fardu ain kan. Kalau nak ikut kelas fardu ain ustazah, pergi dekat fanpage Ustazah Hana. Fanpage tu sekali, FANPAGE fanpage. Kemudian sengkang Ustazah THANIAH Taniah. Saya kata Taniah lah, sebenarnya Ustazah Saniah. Okey, insya-Allah. So akhir kalam, Ustazah mohon maaf banyak-banyak